Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih dan kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni, dan kita meneruskan kitab 40 hadis huru-hara kiamat. Kita dah bincang pada siri sebelum ni bagaimana surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah terutamanya datang untuk membantu orang yang berada di dalam kubur dan berada di padang mahsyar, dia bantu. Pada malam ni insya-Allah hadis yang berikutnya, hadis ke-20, orang yang riak pada hari kiamat. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, terhapusnya amalan yang dilakukan kerana menunjuk-nunjuk. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awlan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta tushhidat hatta tushhidat tuhittu qala kadhabta walakinnaka qatalta li'an yuqalu jari'un faqad qila thumma umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadhabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqalu 'alimun فقرأت القرآن ليقال هو القارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Daripada hadis ini, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, adalah satu hadis yang sangat penting yang menunjukkan pada kita betapa amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu apabila bukan kerana Allah, maka ia akan tertolak dan akan menyebabkan perkara itu dia dihumban dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya manusia yang pertama sekali dihisap pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya nikmatnya sehingga dia mengetahui dengan jelas. Maka Allah bertanya padanya, apa yang kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Dia, yakni manusia yang dihisap itu menjawab, aku berjuang dan berperang fi sabilillah sehingga aku mati syahid. Firman Allah Ta'ala, kamu mohon,
Sebenarnya kamu berperang bukan untuk aku, melainkan agar kamu disebut sebagai seorang yang berani. Kini kamu menyandang gelaran tersebut, kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan ke dalam api neraka. Dan didatang pula seorang yang belajar sesuatu ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, lalu diperlihatkan kepadanya nikmatnya sehingga dia mengetahui dengan jelas. Maka Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Quran, mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu berbohong. Kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan kamu sebagai seorang yang mahir membaca, dan kamu kini telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya dicampak ke dalam api neraka. Dan seorang lelaki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, diperlihatkan kepadanya nikmatnya sehingga dia mengetahui dengan jelas. Maka apa yang Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengannya? Dia menjawab, aku tidak meninggalkan sedikit pun melainkan aku infakkan harta tersebut ke jalan engkau redai. Firman Allah, kamu berdusta, malah kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, dan kini kamu dikatakan seperti itu. Kemudian diperlihatkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Huraian hadis ini panjang, termasuk dalam kelompok hadis yang sering dibaca bagi penuntut ilmu, khususnya penuntut ilmu Al-Quran. Hal demikian ini kerana mengandungi ancaman bagi penuntut ilmu yang belajar supaya mendapat gelaran ataupun dipandang hebat. Menuntut ilmu bukan tujuan untuk dipandang tinggi oleh masyarakat, tetapi tujuan menuntut ilmu adalah semata-mata kerana Allah. Baik, hadis ini diceritakan nanti di padang mahsyar nanti ada 3 golongan yang akan dibawa menghadap Allah. Dan ketiga-tiga golongan ini adalah golongan yang dipandang hebat oleh manusia. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang yang belajar Quran, mengajar ilmu agama pada manusia. Dan yang ketiga, orang yang dermawan. Sepatutnya tiga-tiga golongan ini mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, sebab berjuang jihad fi sabilillah, sebab dia mengajar ilmu kebaikan pada orang Quran. Dan yang ketiga adalah golongan yang mengajarkan ilmu agama pada orang. Dan yang ketiga adalah dermawan. Tiga-tiga ni memang pahala dia sangat banyak. Sebab tu bila Allah panggil mereka ni, Allah tanya kat dia, banyak nikmat aku bagi kat hang, apa hang buat dengan nikmat yang aku bagi kat hang? Dia kata, wahai Allah, nikmat yang banyak engkau beri pada aku berjuang jihad fi sabilillah, guna tenaga aku untuk jihad fi sabilillah. Maka Allah kata kat dia, tak, hang berjihad bukan kerana aku. Hang jihad sebab hang ada niat yang lain benda tu. Apa dia? Sebab supaya orang panggil hang pejuang, supaya orang panggil hang prajurit, supaya orang panggil hang orang yang berjasa. Hebatlah dia ni, hebatlah dia ni. Hang nak orang kata, qad qila, dah hang dah dapat dah apa yang hang nak, orang dah dapat. Hang diabadikan dalam majalah, hang diabadikan dalam berita, orang sebut nama hang, orang kata hang hebat. Isteri hang dapat anugerah, isteri kepada orang yang hebat, anak hang dipuji. Semua benda yang hang mau tu hang dapat dari segi dunia. Tapi benda yang paling besar sekali adalah keikhlasan. Bukan hang buat kerana aku, kerana nak menunjuk-nunjuk. Maka apa jadi? Amalan dia yang hebat tadi tu diburnkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Hilang satu, pahala tak ada satu. Musibah yang lebih besar adalah
itulah punca yang menyebabkan dia dihumban oleh Allah dalam api neraka Allah Ta'ala. Padahal dia mati syahid. Di dunia orang pasang gambar dia, di dunia orang buat tugu pasal dia sebab dia hebat. Tapi di akhirat dia tak ke mana. Okey. Jadi ada beberapa benda isu di sini. Yang pertama sekali, sebab apa diletakkan golongan mati syahid nombor 1? Kerana sehebat-hebat orang yang mati syahid pun, kalau hang tak buat kerana Allah, hang dibuang amalan tu. Apatah lagi kita hak amalan hak bawah-bawah ni. 3 ni maksudnya benda yang hebat. Kalau kita setakat sembahyang sunat tunjuk ke orang, setakat derma sikit-sikit tunjuk ke orang, maka jangan cuba nak dekat dengan syurga, kerana syurga tak mau orang yang buat sesuatu nak tunjuk ke orang. Kerana kita bukan buat sesuatu kerana tunjuk ke orang. Jadi nombor 2 yang masalahnya adalah apabila kita tunjuk pada orang, dahlah amalan tu tak diterima, maka dia menyebabkan kita dihumban masuk dalam api neraka Allah Ta'ala. Maksud dia juga ialah yang kita boleh faham, kita tak payah cari mileage di kalangan manusia. Biar manusia tak kenal kita pun tak apa, biar kita tak glamour di kalangan masyarakat pun tak apa. Orang tak tahu pun kita buat baik tu. Kita belanja orang, dia tak tahu pun kita belanja dia. Ada kereta siapa ke rosak tepi jalan, kita telefon pomen hak kita duk buat tu, hang tolong Ustaz. Ada kereta tu tepi jalan tu, hang tolong pergi repair Ustaz kat dia. Tak tahulah siapa, aku tengok tadi masa aku naik flyover dia duduk bawah tu. Perempuan tengok macam pamcat ke apa kan, tolong Ustaz tengok dia. Kalau ada apa-apa hang repair, esok aku bayar hang. Aku tak kenal pun dia tu. Siapa dia? Tak tahu, tak kenal pun, tak apa, hang pergi buat je lah. Dan dia tu main repair kereta kawan tu pukul 12.30. Takut perempuan tadi, baru umur 22, baru dapat lesen, tak tahu siapa akan main. Dia kata tak apa, adik jangan takut. Abang nak repair lah. Tak mana rosak ni, masalah apa. Dia tak tengok. Okey, yang ni plug jadi, saya nak tukar. Dia betul tukar, okey kereta hidup balik. Ni nak bayar berapa? Tak bayar, ada orang bayar lah. Siapa yang tolong bayar? Ada orang yang dia tolong bayar lah. Tak apa, sekarang yang penting balik rumah, pergi duduk bahaya malam-malam duduk tahun ni semua. Dia pun balik. Orang tak tahu pun kita buat tu, biar orang tak tahu. Tapi maksudnya di kalangan manusia kita tak dikenali, tetapi kita di akhirat ataupun di kalangan penduduk langit, kita adalah viral. Viral di langit, tak viral di bumi. Kalau viral di bumi, bukanlah semua orang yang viral tu disebabkan dia nak viral. Kadang-kadang dia biasa je, tapi nama dia di up. Contohlah kita boleh abang macam abang Vivo hak tolong orang tu, dia bukan buat live pun. Yang main tu, yang tolong glamourkan dia siapa? Orang lain yang tolong glamourkan dia. Tengok abang ni bagus, walaupun dia biasa, dia pakai Vivo, dia main tolong apa yang boleh. Dia pinjam sampan kat orang, dia sewa kereta orang. Orang yang bawa naik dia. Bila orang bawa naik dia, sebenarnya Allah yang bawa naik martabat dia yang tinggi. Tapi kalau kita buat, boleh tak isu dia sekarang ni, kita buat satu benda, kita tunjuk ke orang? Boleh. Tapi dengan niat nak tasjid atau encourage orang buat. Contoh, kita ni office boy lah, hantar surat, ambil surat, cop guaman, itu kerja kita. Bos kita ni, termasuk tempat kita kerja ni, dia bos untuk 13 kedai makan macam secret recipe macam tu lah, kedai dia tu yang cantik lah. 13 lah. Di mana? Di Pahang saja 13 lah. Contoh. Kaya dengan habaq lah. Kaya sangat. Tapi kita perasan bos kita ni kedekut baik. Jarang ni derma borang, derma mai kat pejabat ke apa-apa. Dia tak apa. Dia jarang kita mai kat dia, ada tahfiz mana ke, ada nak bantuan ke apa ke. Dia memang berat bab tu lah. Setiap usaha dia pun kata, tak apalah bos kata tak dulu, nanti dia tengok. Nanti tu kira berabuk saya lempak aku tu cerita dia. Ada sekali bos ajak dia pergi sembahyang Zuhur. Dia pun pergi sembahyang. Masa nak balik, dia pergi sembahyang sunat semua siap habis lah. Masa nak balik, dia tengok ada tabung. Dia ni buat apa? Dia kata, bos aku ni kedekut sangat lah. Mai aku nak ajak kat dia satu benda, bagi panduan dan pedoman. Dia bawa keluar RM10, dia jalan depan bos, dia lempak
tabung cerah je ni, nampaklah RM10. Dia buat kerana Allah. Cuma dia nak bagi kat siapa? Kat bos ni teringat sikit. Bos, saya office boy kot, gaji 1,750 tu pun OT macam nak mabuk tu baru dapat banyak aku tu. Gaji hang 17,000 sebulan, kau 17,000 seminggu. Hebat sangat hang ni. Takkan nak derma masjid pun kira. Bila office boy bos RM10, takkan bos RM10. Dia teringat di hati dia, dia ni rajin derma, dia gaji besar ya, hebatlah dia ni. Dengan harapan dia teringat. Boleh buat gitu? Boleh. Tapi orang yang buat tu, dia memang kena jaga hati dia. Sebab dia berada dekat border nak jadi riak tu, dia boleh jadi. Maksudnya dia boleh boleh menetah bila-bila. Maksudnya macam benang yang hang kena jaga ke tu. Dia bukan, ikhlas ni bukan masa kita buat, sebelum, masa dan lepas buat. Dia 3 martabat dia. Sebelum hang buat tu, hang kena fikir, aku buat ni kerana Allah, supaya Allah jaga hati. Masa hang nak buat tu pun, hang ingat kerana Allah. Dan lepas hang dah buat tu pun, itulah peranan syaitan yang paling besar. Dia cuba, dia tak mau bagi benda tu berlegar dekat kita. Aku derma ni, bos nampak aku ni, lepas tu bos pun derma 50 kat tabung masjid tu. Benda tu duk pusing, aku nak habaq kat siapa benda ni. Tak syok kalau simpan saja, tak syok. Dia mesti ada orang dia nak cerita dalam grup WhatsApp ke, dia macam bagi je meriah sikit. Apa? Dia bercerita kat isteri dia. Syaitan dia suka lah macam tu. Cantik, pahala RM10 hang hilang lah. Kadang kita boleh jaga 1-2 hari, benar puluhan tahun syaitan petik yang boleh hilang. Contoh, ada orang anak muda seorang tu main dekat kita, bawa kereta besar, bawa businessman yang berjaya, balik kampung kan. Kita duduk di kedai kopi tu, duduk minum tu, dia balik anak jiran kita, bawa balik, bawa Porsche baru. Porsche hak kalau biru, hak baru keluar tu, 288,000. Kena bayar 3,100 sebulan kereta dia. Lalu di kedai kita ada sembang. Lepas tu dia balik main. Tapi anak muda bagus, walaupun Porsche mahal 300,000, turun salam ni orang kampung semua, Pak Haji semua sihat ke, jiran-jiran mau hang macam mana? Bagus apa semua siap belanja semua di kedai ni. Okay, tak apa lah Haji, saya nak balik Kuala Lumpur. Okay, insya-Allah baik, terima kasih. Dia pun jalan pergi. Kita duduk depan kedai member kita dengan 2 orang duduk sembang. Dia tak hantar dulu dia tu. Cerita dulu dia tu bapak dia susah. Tapi bapak dia bagus. Dia buat kerja tu, buat kerja kampung, tolong orang, potong rumput apa semua. Kadang-kadang bapak dia nak hantar dulu belajar dia tu, hantar tak? Susah dia main pinjam kat aku kan. Nampak? Dia nak mula tu. Aku ni bukan kata nak banyak, adalah masa tu rezeki lebih sikit, bagi kat dia. Duit mula dia nak masuk universiti tu, aku bagi kat bapak dia tu, masa arwah bapak dia tu. Cerita ni 30 tahun dulu kan. Syaitan dia memang dia tunggu lah. Tang mana aku nak pecah lubang dia ni. 30 tahun hang belak duk pahala hang dah kemas dah cantik elok dah. Dia retak sikit je, dia ambil satu jarum dia cucuk. Kan hang tak bang kat orang, hang bagi kat dia duit universiti pun orang tak tanya pun. Tapi benda tu dia tak syok kalau orang tak tahu. Dia nak orang tahu. Mana aku nak baik. Tadi dia lalu je, tak syok cerita sebab orang tak nampak dia tu. Bila dia main berhenti, maksudnya orang tu figure lah. Orang kampung rasa macam, siap belanja kami. Adalah 3-14 orang dalam kedai, mampulah RM6-70. Kawan tu tak heran RM6-70. Tapi bila dia tengok peluang yang besar ni, yang aku kena habaq kat orang. Kalau setakat belanja you mula hang boleh cover dia, hang riak, itu tak ada apa. Ni cerita mati syahid pun Allah kira control A, select all, delete folder hang, tak ada pahala. Takat belanja kawah hak Porsche, tak ada heran betul menunjukkan kata apa? Ikhlas ni dia bukan kata masa kita buat je, kita kena jaga. Bila kita dah habis buat benda tu, kadang-kadang kita duduk di rumah seorang-seorang, kita fikir aku paling bagus sekali. Kadang-kadang subuh dia tak nak sabar pun, dia saja sembang dia, isteri dia tak ada balik kampung, anak-anak semua balik kampung, dia saja duk tengok kipas tu, dia ingat aku subuh aku pergi awal kali, lepas tu balik pula lambat.
Jarang boleh jumpa hak bagus je aku. Saja dia. tak ada faedah apa. Tu nama dia, pahala kita semua akan hilang. Dia ada satu yang kita nama dia sah batai. Sah batai ni adalah hang tak ambil wudu, hang tak menghadap kiblat, semayang sebelum masuk waktu, buka aurat. Itu syarat sah semayang. Ataupun rukun tertinggal, rukuk tak ada, sujud tak ada, Fatihah baca tak betul. Semua ni boleh menyebabkan semayang kita jadi batal. Tapi ada satu lagi benda yang lebih bahaya. Semayang sah, haji sah, umrah sah, puasa sah, semua sah, tapi tak ada pahala. Allah, sebab apa sah tak ada pahala? Sebab kita ada riak, kita ada sombong, kita rasa kita bagus, kita buat satu benda nak bagi tahu ke orang, nak tunjuk ke orang kata kita bagus. Boleh dalam Islam kita buat, tapi macam sahabat tadi tu, dia sangat bodoh dan kena banyak istighfar tu. Niat kita kena ubah, niat kita kena jaga. Jangan ada niat untuk tunjuk kata kita hebat. Yang kedua, boleh tak buat amalan secara kuat? Buat, boleh. Contoh, kita ni baca Quran lepas subuh lah. Ada 2 member kita ni menyembang. Dari pukul 7 dia menyembang, kita baca Quran sampai 7:30. Kita ni duk baca belah belakang tu, tepi tembok tu. Depa duk sini, dia tak tahu kita duk baca Quran tu. Menyembang gelak tu. Hai, duduk di masjid, bacalah Quran dulu, lepas tu barulah sembang. Rugi yang duduk menyembang gitu ya. Dia duduk sebelah, dia baca kuat. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa zikrul lil alamin. Orang baca kuat kan? Saja nak bagi depa ni hilang lalai sikit. Syaitan duk pak ekor atas kepala depa, menyembang gitu. Bukan kata aku nak baca Quran susah. Aku nak semangat depa, bagi depa baca Quran juga tu. Bila kita baca Quran kuat sikit dengan besar depa tu, dan dah habis weh. Itu ini pelan-pelan. Kongkoran pelan, tak ada pun depa belah betul ya. Bagi peringatan. Boleh? Beri peringatan boleh, derma boleh, apa-apa kita buat pun boleh juga. Atau umrah pun. Kita tengok kawan kita ni kaya, manjang, Australia lah, Melbourne lah, Disney, Hong Kong lah, kata umrah haram. Tapi kita sembang ni, kita kata dia, saya insyaAllah aku kalau tak ada apa, bulan depan awal bulan 2 masa cuti tu saya nak pergi umrah tu. Bagi dia teringat sikit je. Aku kerja duk pergi merepek gitu ya, umrah aku tak pernah pergi. Bagi peringatan boleh, tapi niat kita tu kena jaga. Jadi kita balik pada hadis kita, 3 orang yang hebat kalau buat sesuatu amalan bukan kerana Allah, ditolak. Simbolik apa sahaja amalan agama, kalau kita buat bukan kerana Allah, maka akan ditolak. Hadis lain menyebut dalam kitab Tajir fi thawab amalus soleh, at-tajirur rabih fi thawab amalus soleh. Dalam kitab tu ada sebuah hadis yang esok di akhirat orang yang buat bukan keikhlas kerana Allah akan diseru pada dia, hang jumpa orang yang hang buat kerana dia, pi minta pahala kat dia. Hang main semayang sebab apa? Sebab hari ni ada perasmian TYT nak main masjid kami, adalah datuk-datuk orang kerajaan besar amat main. Jadi aku kena main sikit lah, tunjuk muka sikit, baru nampak aku kemas sikit. Dia main tu sebab ada tujuan, supaya orang kata dia bagus, supaya orang kata dia kaki semayang. Akan dikatakan dia esok, maksudnya hampir jumpa, hang buat kerana siapa? Kerana Datuk Tan Sri, pasal Datuk Datin apa semua ni, kami minta pahala kat dia. Aku tak bagi pahala kat hang sebab hang bukan buat kerana aku, apa aku nak bagi kat hang. Macam tu dia punya ringkasan dia. 3 jenis kebaikan tersebutlah perang fi sabilillah, mengajar Quran dan bersedekah, merupakan amalan yang paling banyak dilakukan umat Islam kerana pahala dia besar. Kebaikan ini dikatakan besar kerana ayat Quran dan hadis menunjukkan kemuliaan jihad, ilmu serta sedekah. Jika tidak disangkal lagi, kita katakan 3 amalan ni adalah kebaikan yang teras dalam Islam. Menurut ilmu, fungsi menyebarkan kebaikan Islam supaya dapat dicontohi oleh orang sezaman dan diwarisi oleh generasi selepasnya.
Seterusnya, sedekah dapat membiayai generasi yang memayungi aktiviti lain. Begitu juga dengan jihad. Kita tengok bawah sekali tu, dosa melakukan riak, iaitu menunjuk-nunjuk kebaikan supaya dipandang baik dan alim, juga termasuk dalam dosa yang syirik kecil. Syirik adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, melainkan dengan bertaubat sungguh-sungguh. Mengapa riak dikatakan syirik? Kerana orang yang riak melakukan sesuatu bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada niat yang lain. Okey, kita tengok 3 pengajaran utama dalam hadis. Pertama, sesuatu kebaikan yang dilakukan mesti ikhlas kerana Allah, meskipun kecil, apatah lagi kebaikan itu besar sifatnya. Amalan kita kecil, kalau ikhlas akan diberi ganjaran. Kalau amalan kita besar tanpa keikhlasan, akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengajaran yang paling besar, apa saja kita buat kerana Allah. Walaupun kita main kuliah, alah, kami maghrib isyak memang kaya main kuliah ustaz. Ada orang macam tu. Ada orang yang main kuliah sebab apa? Ada orang yang main kuliah sebab cucu dia ramai balik, cuti sekolah, dia serabut perut duduk rumah. Dia duduk dengan isteri dia, rumah 2 orang, tenang lah. Orang tua lah. Anak-anak ni semua duduk jauh-jauh lah. Bila jauh-jauh baru dia balik, kena dia balik. Dia balik cucu tuan-tuan ni, jenis tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun ke bawah ni semua champion of the world lah ni. Lompat atas kepala, conteng sini, conteng sana. Oi, penat dah dia ni. Dia dah lepas zaman tu zaman dia tenang. Cucu banyak main. Mak pak ni time ni lah nak rehat pun. Mak pak pun hantu ayah main hantar anak-anak cucu semua mereka pergi jalan Queens Bay Mall. Main Pulau Pinang, pergi nasi kandang. Anak tak payah bawa, dia tak makan pedas. Tu pergi Din beratok tu. Din maju beratok 3 jam. Kena beli roti gardenia baru beratok. Sebab terah nak beratok tu hang mampu lapak saja kata dia. Kena makan, kena beli makanan lain sebab lama sangat beratok. Payah bawa anak-anak, tinggal kat mak lah. Dah anak kita kata betul, kita kata apa? Tak apa, tinggal lah. Tinggal tengok tiga-tiga tu dia buat apa. Depa rebus mak pak depa. Ada 2 orang tu ada tu. Oh, lompat sini, lompat sana, jatuh ayak atas komputer bapak dia minta Tok Wan Tok dia minum ayak bu tepi komputer. Lalu tengok ceramah Ustaz Wadi lah, ceramah Ustaz Azhar semua. Cucu nak tengok cerita dia. Apa barang tengok Ustaz Wadi dia tak mau Ustaz Wadi mah. Nak tengok kartun lah, nak tengok ABC lah, gaduh pi gaduh mai, terajang ayak, kopi panas jatuh, jahanam pula. Komputer macam-macam. Terus anak dia nak balik tu, bapak dia 2 kali makan ubat darah tinggi. Mak dia pam. Penat duk gitu. Jadi bapak dia kata, baliklah anak dia 2 orang makan nasi. Bukan nasi nasi sat je beratok tak tahu mana pun, ronda. Pi Caurasta lah apa, macam tak pernah duduk Pulau Pinang lah, buat teruk. Dan isteri orang luar, nak tunjuk kat isteri lah Pulau Pinang apa semua. Balik ke rumah 6.30. Bapak dia kata lega aku, malas lah. Cucu-cucu apa lah merepek satu hari aku kena taubat lah. Dia main masjid. Sebab apa? Masjid tenang, tak ada siapa nak bising. Tiba ada pula orang bawa cucu main masjid. Stres kau. Boleh bawa budak-budak main, tapi tengoklah kalau dia aktif sangat, pandai-pandai lah bawa. Tuan-tuan bawa budak-budak, bawa benda, mainan Lego lah, campur-campur tu, pensel color, kertas A4. Bagi tu, dia mainlah kertas A4 sat. Buat tangan dia lukis, buat color-color tu, buat kupu-kupu ke apa. Dia main tu 3 minit, dia diterajang, dia lari. Tak kira dia main balik. Macam tu budak-budak. Hang kalau bawa budak, hang tak boleh lah dengar ceramah macam orang lain. Kita bawa anak cucu kita, nampak dia aktif, kita jangan marah dia. Kita jangan marah dia. Kita sendiri adalah sense kita. Tengok, nampak aku ni, anak aku ni macam hyper sangat, bawa pergi luar, jalan-jalan, tengok semut ke apa, gajah ke, dinosaur ke apa ke, bagi cucu hang tenang masuk balik. Ada tuan-tuan, kadang-kadang bapak dia ada depan tu dengar ceramah, budak lari. Kita dia kata, tuan-tuan ni anak siapa, tuan-tuan ni anak siapa. Tak pergi dia lari main. Baba dia buat tu. Baba aku tu memang kena balik penyapu lah. Baba je dia buat tak erti gitu. Betul. Budak-budak lari biasa.
Tapi kalau kita membiarkan dia, terutama apa yang tak ambil tahu, bawa dia, pujuk dia semua, itu luar biasa. Syaitan suka memesongkan niat orang yang buat baik. Oleh itu perlu istighfar dan mengucap doa pelindung daripada syaitan setiap kali terlintas berbangga selepas melakukan satu-satu baik. Memanglah tuan-tuan, kita manusia ni dia suka dipuji. Orang kalau kata kita bagus, kita sukalah. Kalau orang kata kita bodoh, kalau orang marah kita jadi tak syok lah. Pujian tu semua orang suka. Dia bukan satu kesalahan. Tetapi dia lajak sampai buat benda baik pun kita nak orang puji kita. Kita pergi umrah, jadi macam teruk sangat lah. Dan tawaf, dan doa di multazam, dan rendam kepala dalam zam-zam semua. Semua nak abang ke orang, jadi orang jadi penat dengan hang tu. Pergi umrah tak apa, abang bagi semangat ke orang kan. Cuma syaitan suka orang yang dia nak pesongkan niat. Dan kita kena banyak istighfar bila kita buat benda baik. Yang tu lah topik dia. Tuan-tuan tahu tak, kita lepas sembahyang kita kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Pelik lah. Bukan aku lepas dangdut, apa nak istighfar? Bukan aku lepas mencarut. Tak kan? Mayang bagus duduk di masjid dengan Tok Imam baca Quran, aku pun baca Quran juga. Sebab apa aku istighfar? Ya, kerana banyak sebab. Antaranya ni yang pengarang kita kata, mungkin ada riak sombong dalam segi ibadat kita buat tu, nak tunjuk ke orang. Tak cukup dengan tu, mungkin ada amalan yang kita buat tak menepati apa yang diajak oleh Nabi SAW. Kita mohon Allah ampun kesilapan kita dalam sembahyang. Maka jaga, syaitan dia suka pesongkan niat itu. Dan yang ketiga, menunjuk, menulis atau mengata kebaikan diri sendiri, sama ada langsung atau di media sosial, boleh dedahkan kita kepada rosaknya niat dan pahala amalan buat benda yang baik. Itulah tuan. Memang kita nak buat benda baik, tapi kita kena hati-hati. Terutama orang yang buat konten, bagi makan kat gelendangan. Bagus tak? Bagus. Kita kata tengok baguslah dia ni buat benda yang baik. Tapi tuan-tuan, bukan akhir zaman ni lah, senang sahabat aku tahu. Kalau orang bagi kat kita dana tu, dana melibatkan dana umum, kita buat kutipan, kena habaq kat orang, kita buat apa duit tu? Duit yang tuan-tuan bagi kat saya, sekarang saya ada kat Mekah, saya live, ini insyaAllah kedai ni saya dah order dah. Ni semua depan-depan kita ni orang daripada Afghan apa semua ni. Saya dah order dah nasi sebungkus RM10. Ada nasi, ada ayam, nasi mandi dengan ayam kotak di sini, ada pakan beratak di sini. Tuan-tuan boleh tengok lah. Saya akan buat live insyaAllah. Okey, boleh. Dia sambil dia akan tepuk-tepuk tangan ke tu. Ikut berapa jumlah kita ada. RM1,000 100 orang. Satu kepala RM10. Dia akan bagi kan. Cukup 100 orang, dia stop. Kita ni buat live, kita tak boleh kata orang yang buat live tu dia apa, dia ni sombong, apa dia ni takabur, hang buat baik. Kena habaq kat orang lah. Sebab baru orang tahu duit kita pergi mana. Sekali orang tanya, kami baikkan duit banyak-banyak pergi mana? Semua aku dah derma. Mana bukti yang derma? Ada? Buat begitu. Kadang-kadang setengah masjid daripada TV, dia bantuan orang miskin, bantuan kepada banjir Kelantan, Terengganu dan Perak. Kita hantar satu lori barang semua pergi. Duit kami, duit tabung masjid lah kita ambil. Duit tabung tu kita ada duit tabung pelbagai kegunaan. Kita ambil duit tabung tu, mesyuarat AJK semua putih kata okey boleh, tak apa, kita ambil duit sikit, kita bantu umat Islam yang susah yang ada dekat sana semua. Kita tunjuklah gambar. Jadi kita seronok dah kalau masjid buat begitu. Seronok, bagus ya masjid ni, aktif lah. Bagus, baru ni mak menakang aku tak sihat pun masjid, pergi hospital, pergi bagi. Tapi mak menakang aku balik dah, dia pemain di rumah, bagi pampers, bagi pelapik kencing apa semua. Baguslah masjid ni, aku nak derma lagi kan. Bagilah duit aku jalan sikit, orang suka lah. Tapi kalau kita tak abang ke orang, duit ada. Kami bagi surau, kami bagi duit, hang kata nak buat mak tahfiz, mana mak tahfiz tu? Ada dalam pembinaan. Mana mak tahfiz tu, mana? Kami tak tengok. Kena tunjuklah. Ada benda, maksudnya bukan semua tunjuk tu salah. Kita tak boleh kata semua tunjuk tu salah.
Tapi ada orang yang sengaja buat konten, nak cari view, nak dapat likers dan sebagainya, dia sengaja buat begitu. Tapi ada orang yang tolong betul lah, membantu. Kadang dia pergi dekat pasar malam, atau dia pergi dekat orang yang berniaga, "Makcik, nasi lemak ni semua berapa harga dia? Satu berapa? Bolehkah saya try?" "Boleh, saya pun try." "Oh, sedap lah makcik ni. Saya nak beli semua ni lah." "Wih, beli semua?" makcik tu kata. "Banyak ni." "Tak apalah, saya beli. Makcik kira kat saya semua berapa." Ni kuih-kuih semua kira berapa? Semua RM98. "Nah, saya bagi kat makcik RM500. Banyak sangat ni. Buat apa?" "Tak apalah, lain makcik ambil. Ni makcik bagi free kat siapa yang main." Dia duduk depan, "Mai, siapa nasi lemak free, nasi lemak free." Orang berhenti beli, dia ni nak pergi sekolah apa semua, bagi-bagi lagi. Makcik tu menangis, "Banyak ni, jangan bagi saya banyak sangat." "Tak apalah makcik, saya seronok makcik berniaga. Saya ada rezeki, saya kongsi dengan rezeki dengan makcik sikit." Tak tahulah niat dia. Kadang orang buat marketing, bila dia buat macam tu, orang kata, "Baguslah token dia ni. Dia ni berniaga apa? Oh, dia ni berniaga minyak wangi. Oh, jom kita beli minyak wangi dia." Maknanya bila dia kaya, dia tolong orang. Orang fikir macam tu. Jadi dia pun buat. Kita tak tahu niat dia. Tapi kita tak boleh bersoal dia. Hang semua buat memanglah hang untuk marketingnya. Tak boleh cakap betul. Sebab kita tak tahu. Jadi kita rasa kita nak bagi, kita bagilah. Tak apalah, insya-Allah lah. Kurang-kurang dia dah tolong orang. Kita pun seronok bila dia tolong orang. Kita bagi je. Ustaz kalau dia ranjang, itu urusan dia dengan Allah. Ikhlas tak ikhlas, hati dia buat tak baik, itu dia connection dengan Allah. Plug in dua. Kita tak kita ambil tahu. Ustaz kalau dia tipu, kata ulama, kalau dia tipu kita dapat pahala dua. Satu, pahala kena ranjau. Satu, pahala derma bukan pada tempatnya. Dan yang kedua, pahala kena murung dengan dia, kena ranjau dengan dia. Jadi saya kalau orang main minta, kalau orang main minta kita derma ke, saya konsep macam tu ya. Tuan-tuan nak bagi ya. Tak mau bagi, jangan hina dia. Ni hang kutip-kutip ni semua apa? Hang penipu. Duit tak ada nak buat masjid buat apa? Tak payah buat surau, buat masjid semua, duit tak ada buat teruk. Jangan cakap aku tu kat orang. Dia penat-penat buat kutipan apa semua. Payah. Jadi hang buat apa kat dia? Main sini. Saya lebih suka kalau dia tu jual bam. Kan budak-budak sekolah suka jual kalender lah apa dia duk rekrut budak-budak sekolah kan. Tafiz tu. Saya kata dia macam ni. Hang makan ke belum? Ni tengah hari dah, makan ke belum? Dia tak makan ni. Ambil duduk sini. Aku belanja hang makan. Hang duduk. Hang nak apa? Nak minum apa? Hang bagi tahu kat dia. Belanja. Bam hang aku tak mau beli. Bam hang aku tak tahu bohong tak bohong tak tahu lah. Tapi aku nak belanja hang. Hang duduklah, hang makan. Kesian kat hang, budak sekolah. Umur hang pun lebih kurang macam umur anak aku je. Hang duduk je makan. Kita nak bagi, kita bagi kat dia. Ada duit nak bagi, bagi. Tak mau, cakap elok-elok. "Minta maaf, dik, saya tak apalah, abang dah bagi dah. Abang bagi kat masjid lah, abang tak bagi kat sini." Cakap elok-elok dia. Jangan hina dia. Terutama kesian makcik-makcik main pada petani, pada Siam, pada Kodiang, pada Jojoh lah. Tu, bawa kerepek, meja kerepek tu. Turun dengan lori, dengan van. Lepas tu, dia bawa kerepek tu. Allah, kita bukan nak makan sangat kerepek tuan-tuan. Kesian kat dia, dia bawa benda berat. Aku beli kat hang lah RM30-40 nya benda. Hang tinggal kat rumah aku. Hang jalan tu ringan sikit. Tujuan ni yang tu ya. Bukan nak yalah larat lah makan kerepek banyak-banyak betul. Tak apa, ambil bagi kat abang kita, bagi kat kakak kita, adik kita. Kita bagi kat jiran. Tak ada apa pergi tempat kerja esok lah. Buka boleh makan lah sambil-sambil buat kerja tu, makan sikit. Kita fikir macam tu je. Tak apa. Jadi kita buat macam tu, kita buat konten pula. Jadi kita apa pun kita buat tu kerana Allah SWT. Kita tak ada hak untuk persoalkan niat seseorang. Dia buat kerana apa, dan kita harap dia buat kerana Allah SWT. Macam-macam lah konten yang orang buat kan. Kadang-kadang dia buat jadi macam miskin. Dia bukan miskin, dia kaya, dia welfare lah apa semua. Dia buat macam miskin. "Tolonglah, saya tak ada duit, saya lapar, saya nak RM2 je." Ada orang bagi kat dia. Ada orang tak berani, dia bagilah RM2, saya nak makan. Ada orang bagi lebih kat dia. "Nah, ambil lah RM10, saya tak ada tukar." Dah bagi RM10 je. Lepas tu semua orang keluar, cameraman lah apa semua. "Bagus lah hang ni, kami social experiment ya. Kami bagi kat hang RM200 sebab hang bagus tu."
Tapi dia pemilik syarikat lah, dia dah bisnes kedai makan ke tu, dia pergi buat jenis konten ke tu, itu kita serah dia dengan Allah. Selagi konten tu ada versi bantu orang, okey ya. Jangan konten merepek-merepek, benda lucah, benda merepek, benda dosa ke tu, yang tu kita tak mahu. Baik, Allah melepaskan tanggungjawab terhadap orang yang musyrik dengan Allah Ta'ala. Kita perhatilah satu hadis ya. Lepas tu kita berhenti sebab nanti kita masuk bab 8. Sabda Nabi SAW, an Abi Sa'id ibni Abi Fadalah al-Ansari radhiyallahu anhu, wa kana min as-sahabah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin li yawmin la raiba fihi nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa inna Allaha aghna syuraka'i anisyirk. Ini saya abang tadi itu kat tuan-tuan. Abu Sa'id Al-Fadalah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, Allah, apabila Allah kumpulkan generasi manusia yang awal dan akhir pada hari kiamat, iaitu pada hari tiada keraguan padanya, maka seorang penyeru akan menyeru, siapa yang melakukan perbuatan sambil menyekutukan Allah dengan sesuatu selain pada Allah, maka mintalah pahala daripada sesuatu selain daripada Allah. Allah Ta'ala Maha Kaya dan tidak memerlukan sekutu. Macam siapa? Maksudnya hang buat pasal siapa? Bukan pasal aku kan? Kami minta dengan dia pahala tu. Tengok pengajaran hadis tu. Jangan sesekali syirik ke Allah dengan menyembah sesuatu selain pada Allah. Jangan minta pertolongan atau harapkan pahala sesuatu selain daripada Allah. Allah tidak memerlukan kita kerana Allah Maha Kaya. Sekiranya kita menyembah sesuatu atau minta sesuatu selain daripada Allah, maka yang ruginya itu adalah kita. Jadi kesimpulan daripada dua hadis ni, kita buat sesuatu, apa saja kita buat kat dunia, kita doa pada Allah dan kita buat sesuatu dengan ikhlas, dan kita pastikan keikhlasan kita tu berterusan. Dan yang kedua, kita memperbanyakkan doa pada Allah supaya Allah beri hati yang ikhlas pada kita. Dan yang ketiga, memperbanyakkan istighfar. Takut-takut ada amalan yang kita buat bukan kerana Allah, atau amalan yang kita buat tu menyimpang niat kita daripada keikhlasan pada Allah. Takut Allah tak terima ibadah kita tu. Nanti insya-Allah siri akan datang, kita akan tengok apa akan jadi pada orang yang adil. Di dunia ni dia berlaku adil, apa yang dia akan dapat. Tak kiralah adil tu dari segi ayah ke, atau adil tu dari segi pemimpin ke, atau apa saja. Nanti kita akan tengok dalam huraian hadis dalam siri akan datang, insya-Allah. Jadi kita berhenti di sini dulu. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.